Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam siri kuliah duha live daripada Tahfiz Mutmainnah, Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani, Kedah. InsyaAllah pada pagi ini, sebagaimana yang saya nyatakan, tajuk perbincangan secara ringkas sekadar ilmu yang ada pada saya ialah 15 perkara yang mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, apabila perkara-perkara ini berlaku dan dilakukan oleh umat manusia, bermakna kita mengundang kemurkaan dan bala Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang tuan-tuan boleh bertemu dalam kitab ini. Peristiwa akhir zaman yang disusun oleh yang berbahagia Syekh Al-Ustaz Fahmi Zamzam, seorang ulama yang terkenal. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Di mana dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW bersabda, "Idza fa'alas ummati 15 khoslatan halla bihal bala." Qila, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala, "Idza kana al-maghnamu duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imu qaumi ardhalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumur wa lubisal harir wa tukhidatil qiyanu wal ma'azif wa la'ana akhiru hadhihi al ummatu awwalaha falyartaqibu 'inda dhalik rihan hamra aw khasfan aw maskha." Hadis yang panjang. Saya mula dengar hadis yang mulia ini melalui ceramah seorang ustaz. Oh, dia slow sikit cakap. Saya tak mau mention lah nama dia. Saya tertarik dengan hadis yang mulia ni ketika beliau berceramah di Sungai Petani. Dan sejak itu saya cari, akhirnya bertemu. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, apabila umatku melakukan 15 perkara, maka halallah bala menimpa ke atas mereka. Sahabat bertanya, kekayaan sesebuah negeri atau negara hanya berlega di kalangan orang-orang tertentu sahaja? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan, huraian lagi akan datang. Yang ketiga, apabila zakat dianggap sebagai denda. Yang keempat ialah keempat, kelima, keenam, ketujuh yang dikaitkan dengan keluarga, di mana
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang keempat, seorang suami mengikuti kehendak isteri. Yang kelima, anak-anak mendurhakai ibunya. Yang keenam, anak-anak lebih mempercayai cakap-cakap kawannya. Yang ketujuh ialah anak-anak di akhir zaman menjauhkan diri daripada bapanya. Yang ke-8, suara ditinggikan di dalam masjid. Yang ke-9, orang yang dilantik sebagai pemimpin yang tidak ada moral. Yang ke-10, seseorang itu dihormati kerana ditakuti akan kejahatannya. Yang ke-11, arak berleluasa. Yang ke-12, orang lelaki memakai sutera. Yang ke-13, para artis-artis disanjung-sanjung. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Yang ke-15, terakhir sekali, umat di akhir zaman mengutuk, menghina, melaknat umat-umat terdahulu. Apabila berlaku ke-15 perkara ini, maka halalah bala menimpa ke atas mereka. Apakah bala itu? Yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah rihan hamra, yakni mereka akan ditimpa angin ahmar. Yang kedua, akan berlaku au khasfan, banyak berlaku gempa bumi. Yang ketiga, au maskha, atau mereka akan diubah menjadi makhluk yang lain. Akan diubah menjadi makhluk yang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Baik, kita go stand balik ke belakang secara ringkas saja, tak boleh lama, setengah jam cukup lah. Modal pun nak habis dah tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah, duduk dengar syok sambil makan syok kan. Baik, 15 perkara yang mengundang bala Allah. Yang pertama kita dengar, makna hadis ini sahih, semuanya dah berlaku. Yang pertamanya ialah iza kanal maghnamu duwala, apabila harta kekayaan sesebuah negeri atau negara itu hanya berlega di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini dalam Quran surat Al-Hasyri surah ke-59 di pertengahan ayat yang ke-7. Allah melarang supaya kekayaan sesebuah negeri atau negara itu hanya jangan berlega di kalangan orang-orang kaya saja. Dah kaya, diberi lagi projek, tak boleh. Kita sebagai pemerintah sewajibnya mengagih-agihkan kekayaan negeri atau negara yang kita tak boleh pada seluruh rakyat. Itu yang timbul kapitalis. Mereka ada modal, mereka mengambil kesempatan, diswastakan air pada mereka, mereka beli dengan harga mahal, mereka jual kepada kita mahal. Esok dia dapat pula projek lain. Ini menyalahi ajaran Islam yang disebut dalam hadis yang mulia. Saya dah sebut banyak kali, ada perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab kepada pemerintah. Yang kedua, secara ringkas saya, wal amanatu maghnama, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan, maknanya ada golongan yang mengambil kesempatan dengan kedudukan dan kekuasaan yang mereka miliki. Kita dengar baru-baru ni ada laporan kepada SPRM,
Kenapa? Ada projek yang sepatutnya, contoh 10 bilion, tapi dinaikkan kepada 15 bilion. Ini golongan yang tidak amanah, khianat. Mengambil kesempatan dengan kedudukan jawatan mereka untuk mengkayakan diri dan keluarga. Saya dah baca ayat ni. Saya pun tak ada modal lah ni. Saya nak ulang sekali lagi. Saya baru baca sekali ayat ni. Ini kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, boleh rojok tafsir H. Zainuddin Hamidi, surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22. Pada muka surat 748 dan disambung kepada muka surat 749. Allah melarang sekeras-kerasnya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Ni ayat politik. Dengan kuasa yang kamu miliki, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi, dan kamu juga nak memutuskan hubungan silaturahim. Tafsir H. Zainuddin Hamidi menyebut, orang-orang yang tidak berpandukan kepada petunjuk Al-Quran. Dengar baik-baik. Ini khususnya kepada pemimpin negara. Kita harap pemimpin negara kita yang baru ni, insya-Allah, yang semua dilantik ni amanah, kamu akan ditanya di akhirat. Kata beliau, orang-orang yang tidak berpedomankan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, saya tambah, sekiranya mereka berkuasa, kata tafsir H. Zainuddin Hamidi, dengan kuasa itulah mereka mengambil kesempatan untuk mengkayakan diri dan keluarga mereka. Ni ayat dia. Ini hadis. Ini ayat Quran menyokong hadis tadi. Ini satu kesalahan, khianat. Sebab itu jangan kita jadikan amanah yang kita pikul sebagai sumber keuntungan. This is the time. Ini masanya. Kita boleh bina kekayaan. We take this golden opportunity. No. Dalam Islam tak boleh. Manusia tak tahu, Allah tahu. Projek 10 bilion, nyatakan 10 bilion. No such thing as commission. No. Haram. Saya ingat lagi, kalau saya salah, maafkan saya. Ampunkanlah aku, ya Allah. Almarhum Tun Guni Abdul Aziz, moga-moga Allah merahmati beliau, melarang sekeras-kerasnya. Kaki tangan kerajaan negeri Kelantan tak boleh menerima hamper, kalau tak salah saya. Hamper pun tak boleh, apatah lagi commission, kerana kamu sudah dibayar gaji. Kenapa kamu nak negotiate 10 bilion jadi 15 bilion? 15 bilion untung atas angin, tak payah buat kerja. Tuan-tuan ingat sikit kan 1 bilion? Dalam bahasa Hokkien, ciak biliao, makan tak habis. Kita bokau ciak, kita makan tak cukup. Tak ada orang ketawa pun, cerai Cakap Cina ngerti ke? Hokkien. Cino sasi golak cipik kau cap. Cap i, cap ji, cap sa, cap si, cap go, cap lak, cap ci, cap pe. Cap kau, ji cap. Ustaz ni semua boleh. Baru-baru ni ada hamba Allah tu pergi ke ATM machine. Pergi dia belum turn dia terbersin. Hachim. Orang Tionghoa perempuan tanya, ayah, you baru balik daripada tabligh ha? Tak, dia kata baru balik daripada Wuhan. Sampai bersin pun dah takut. Masya Allah. Inilah dalam buku ni rupanya ada dalam kitab yang mulia ni. Bila perzinaan berlaku secara terang-terang, Allah akan datangkan satu wabak yang tidak pernah menimpa umat-umat terdahulu. Saya agak-agak, inilah dia, yakni coronavirus. Amanah dijadikan sumber keuntungan. Waz zakatu maghrama,
Yang ketiganya ialah apabila zakat dianggap sebagai denda. Ini bukan denda. Ini bukan kita berhutang dengan Allah. Ini kewajipan kita. Kewajipan kita. Saya dah baca sekali, ulang sekali lagi. Boleh kan ni? Tak ada siapa respon pun. Sejuk Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat disebut dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 pada ayat 15 hingga 18. Kalla innaha lazza nazza'atan lishawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Maksudnya, bahkan sesungguhnya inilah neraka lazza, mengelupas kulit kepala. Bererti bila masuk dalam neraka lazza, mengelupas, nak bagi tahu betapa panasnya. Siapa yang akan dihumban ke dalam neraka lazza? Tad'u man adbar wa tawalla. Neraka lazza memanggil, menyeru golongan yang membelakangi dan berpaling daripada petunjuk Al-Quran. Tak kira siapa kamu, pemerintah, rakyat, pastikan kita adalah golongan yang sewaktu hidup di dunia, panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, wa jama'a fa'au'a. Awak buat mata terbeliak macam tu, buatlah tangan macam tu, buat mata terbeliak kan? Ada yang menangis pada wa jama'a fa'au'a, yang menghimpun harta tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ini ayat Quran. Mungkin mereka petikai hadis, ini ayat Quran, nak petikai lagi. Al-Ma'arij surah ke-70 bermula ayat 15 hingga 18. Dua golongan ini yang enggan dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan kehidupan, tidak berpandu kepada petunjuk Allah, neraka lazza, tidak mengeluarkan zakat, bina kekayaan, harta melimpah ruah. Di Malaysia ni bukan sikit bilioner yang beragama Islam. Cuba bilioner ni keluarlah sikit sumbangan zakat. Boleh advance ke? Saya pun belajar sikit-sikit, boleh advance. Tak semesti kita nak tunggu bulan tu, tahun tu. Katalah contoh Ramadan kita keluarkan zakat. Kita tahu dah every year kita punya zakat $100,000. Saya pun tanya juga, bukan saya cakap sewenang-wenang. Kita advance dulu. Kalaulah kata contohlah anak si jiran kita nak pergi Mesir, Allah, I'm truly sorry lah, maaf lah saya keluar zakat bulan Ramadan, dia ada susah nak beli tiket kapal terbang. You dah tahu, awak dah tahu setiap bulan Ramadan 100,000. Why not? Apa salah ambil 10,000 bagi esok when it comes to Ramadan. When Ramadan comes, you don't have to pay, you don't have to disburse 100,000, 90,000 je, 10,000 dah keluar dah. Cuba tanya ustaz lain. Saya pun belajar juga, saya pun tanya. Dah kawan tu dah susah. Macam sekarang seluruh rakyat susah. Terima kasih pada kerajaan Perikatan Nasional. Ustaz ni asyik bodek ya. Tak lama lagi jadi senator lah ni kan. Tak jadi pun sudah, tak jadi pun tak mengapa, tak ada masalah. Saya dah hidup alhamdulillah tenang, jiwa tenang, tak ada serabut-serabut. Saya hanya berdakwah kerja saya, pagi petang siang malam kan. Mereka prihatin. Kita tak tahu lama mana PKP ni. Saya pun dah check tadi akaun saya, dah tinggal sikit je. Tak apa, tuan-tuan jangan fikir pasal saya. Tolong bantu tahfiz mutmainah, tolong bantu tahfiz-tahfiz yang ada ni. Saya nak ucap terima kasih. Sejak 26 hari bulan sampai semalam, berapa hari bulan semalam? 2 hari bulan, sumbangan alhamdulillah meningkat. Ni bilioner ni, multi-millionaire, bilioner.
What are you waiting for? Tolonglah. Keluarkan zakat. Bantu orang susah ni dalam keadaan hari ni. Itu cerita dia. Apabila zakat dianggap sebagai denda. Ini bukan denda. Yang keempat hingga ketujuh ialah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan suami mengikuti kehendak isteri. Saya tak nak hurai lah bab-bab ni. Yang pandai hurai ni Ustaz Zahid Rus. Dia bab keluarga memang hebat lah. Soal jawab agama tanyalah. Beliau seorang ulama. Fiqh beliau memang mahir lah. Tetapi beliau juga tawaduk. Saya pernah tengok, tonton video dia. Dia kata, hampa ingat aku tahu semua kah? Kan? Yang mana aku tak mampu nak jawab, soalan tu aku letak kat bawah sekali. Itu tawaduk. Ini dah kita tak tahu nak tunjuk hebat juga. Kalau kita keluar kenyataan yang menyalahi syariat Islam, orang beramal dengannya apa macam? Ini yang kita bimbang. Jadi suami mengikuti kehendak isteri boleh kita istilahkan sebagai queen control. Ni ada tak orang lelaki yang takut bini ni? Macam ada ya. Cerai ya. Saya tak takut bini, tapi isteri saya menakutkan saya. Sama macam mana? Saya nak pesan kepada orang rumah, mungkin orang rumah saya pun tonton, muslimat, wanita-wanita sekalian, tak payahlah kontrol suami. Suami pun jangan ego. Nak pergi mana-mana, bagilah tahu dulu, jangan asyik keluar je. Dia orang pun bimbang juga. Tengok pula suami pakai smart, pakai sampin pula. Kan? Bukan dia tak percaya. Dia tak yakin. Nanti jadi gambar P.Ramlee pakai kemana? Jamil. Dia pergi kahwin seorang. Dia kata lagi nak pergi teman orang kahwin. Dia yang kahwin. Saya dah kahwin 40 tahun nak genap tahun ni. Tahun 1980. Sekarang 20 dah 40 tahun dah saya berkahwin. Kita ni kena bertolak ansur. Baik suami, baik isteri. Suami jangan ego. Isteri pun kena dengar cakap kan. Yang mana tak betul, nasihat kan, tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang di-lecturekan oleh isteri. Aku pun boring dengar lecture, masuk bilik, tutup pintu, line clear, berdengkur. Selesai masalah. Taklah bergaduh. Wa aqa ummahu, anak-anak mendurhakai ibu. Allah. Bukan sekadar durhaka, bunuh ibu pada kerana nak duit, terlibat dengan dadah. Na'udzubillah, ya Allah, lindungilah bangsa kami, bangsa Melayu, umat Islam, ya Allah, jangan ada anak-anak seperti ini. Barra sadiqahu, mereka lebih percaya cakap kawan-kawan mereka. Ni anak di akhir zaman ni, cakap ibu dan bapa dia orang tak dengar, tak percaya. Lebih percaya cakap mak rempit. Wajafa abahu, mereka menjauhkan diri pada bapa dia. Betul. Memang berlaku tak ada saya. Bila saya bertemu dengan hadis ni, dengar ustaz tu berceramah, saya ajar anak-anak saya panggil. Saya ingat lagi, insya-Allah, isteri dan anak-anak, mulai hari ini abah tak mau lagi. Kalau apa-apa yang kamu nak, datang direct jumpa abah. Ni nak sesuatu, pergi cari mak, cari ibu. Ibu, tolonglah minta ke abah kejap RM1 nak pergi rombongan. Awak pergilah, minta sendiri. Alah, ibu lah. Si ibu pun pergi. Bang, anak nak pergi rombongan bang. Anak nak RM100, duit tambah bah makan. Suami pun bagi RM100. Si ibu ambil duit. Nah, abah bagi RM70 lah. RM30 dia makan komisen. Tu jangan guna orang tengah, bahaya. Tak ada orang ketawa kah? Seru penat saya berkelakar. Direct straight pergi kepada bapa, pada ayah, abah. Ini satu kesalahan.
Yang ke-8, wartafa'atil aswatu fil masajid. Suara ditinggikan dalam masjid. Saya dengar huraian ustaz dalam ceramah tu ialah live. Saya tengok live ceramah di Sungai Petani. Kebetulan malam tu saya tak ada kuliah. Lama lah. Makna masjid menjadi gelanggang pergaduhan, perkelahian, berebut-rebut nak jadi AJK masjid. Sampai saya pernah dengar satu ketika di negeri mana saya tak pastilah, apabila ditanya kepada bendahari, mana penyata kewangan dan sebagainya, marah bawa keluar pistol. Betul ke tidak tak tahulah. Masjid ni, suara kita dibenarkan, ditinggikan dalam masjid. Baca Quran, kuliah boleh lah. Bukan tempat pergaduhan, bukan gelanggang untuk pergaduhan. Nak boxing, kita pergi boxing arena. Itu cerita dia. Dah dapat jawatan AJK masjid, ustaz pula di ban. Ni pun, Allah, ni nak marah dah ni. Ni pun cerai. Dah lah, kamu tak boleh berdakwah, kamu tak ada kemampuan nak berdakwah. Jangan sekat, jangan halang. Saya memang tak bersetujulah cerita tauliah. Nak tauliah apa lagi? Kita baca Quran, kita baca hadis, kita rojok kitab, kita mention the pages itself. Buku surat berapa, kitab mana. Apa mau lagi? Boleh tuan-tuan? Tak ada respon pun. Buat mata terbeliak pula, cerai. Lidah terjelan. Itu cerita dia. Berebut-rebut nak jadi AJK masjid. Masjid ni tempat yang di antara yang terbaik untuk menyampaikan dakwah. Khutbah Jumaat, semua ada. Menteri ada, semua ada. Bagi peluang. Kalau tuan-tuan yang menjadi AJK masjid tak ada kemampuan untuk berkhutbah, berceramah, berkuliah, bagi orang lain. Jemput ustaz-ustaz yang ada kemampuan. Ini halang pula. Itu satu dosa tu. Menghalang orang-orang menyampaikan risalah Islam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Ini berebut, dapat jawatan, bergaduh, berbalah sesama sendiri. Ini kesalahan. Yang ke-9, wa kana za'imul qaumi ardalahum. Apabila seseorang yang dilantik menjadi pemimpin, orang yang tidak ada akhlak, tidak ada moral, terlibat dengan bermacam-macam skandal. Saya bukan sebut di Malaysia, tapi kita nak bagi tahulah. Kalau sekadar dakwah tanpa bukti tak boleh dalam Islam. Esok saya juga didakwa begian-begian. Prove it. Buktikan. Itu cerita dia. Jadi orang yang kalau dah clear cut, terlibat, tidak ada akhlak, tidak ada moral, akhlaknya buruk, jangan diangkat sebagai pemimpin. Perasuah, abuse of power, salah guna kuasa. Kita tak mau negara kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sedemikian. Kita juga bersalah sebab kita naikkan mereka. Saya dah baca dah, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Okey, tak usah dia hilang kejap. Aku bukan nak faham dah ni. Hari yang mana kamu, manusia ini akan dipanggil bersama-sama dengan imamnya. Imam bukan imam masjid. Imam pemimpin. Rajak pimpinan Ar-Rahman, muka surat 697. Al-Isra, surah ke-17, ayat 71. Jangan nak lepas tangan. Kita lah angkatnya, dia orang buat, dia orang bertanggungjawab. Kerana kamu lah, cuba kamu tak angkat yang tak ada moral, tak ada akhlak ni sebagai pemimpin. Setuju atau tidak, tuan-tuan? Yang ke-10, wa ukrima rajulu makhafata syarrihi. Seseorang dimuliakan kerana ditakuti akan kejahatannya. Apa dia? Dia ada kuasa. You don't respect him, out you go. He will transfer you. Mungkin your service will be terminated. Takut sangat.
Sampai nak cakap benar tak berani dah. Apatah lagi kalau dia pemimpin yang zalim. Tak perlu takut. Kita memuliakan orang-orang yang tawaduk, yang mulia, yang amanah. Itu tak apa, betul. Yang tak ada akhlak, pemimpin yang curang, yang khianat terhadap agama, khianat terhadap bangsa, takkan kita nak muliakan dia. Walaupun dia berkuasa, bukan nak selama-lamanya nak berkuasa. Percayalah, Ali Imran 26, kuasa mutlak di tangan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memiliki kuasa mutlak. Dia nak beri kuasa memerintah pada siapa, dia nak cabut balik, dia nak memuliakan siapa, dia nak hinakan siapa. Itu mutlak di tangan Allah kuasa. Itu cerita dia. Kita akan memuliakan orang-orang yang tawaduk, orang-orang yang soleh, tok-tok guru yang beramal dengan ilmu. Ini tok guru pun dihina, disindir. Apa punya teruk? Ini kesalahan. Menghina para ulama pun tak boleh. Ulama yang beramal, apatah lagi ulama yang beramal. Itu. Jangan sesekali kita memuliakan seseorang kerana kita takut akan kejahatannya. Mungkin dia ada kuasa dan sebagainya. Dia ni gedebek ke? Kan? Yang ke-11, wasyuribatil khumur, arak berleluasa. Arak diminum di merata-rata tempat. Ini mengundang bala Allah. Saya tak pastilah, kena tanya Menteri Agama lah. Dia orang lebih arif. Kalaulah dalam semua agama mengharamkan arak, jadi tak ada alasan. Tak ada alasan orang bukan Islam nak kata, oh kami nak minum juga. Sebab arak merosakkan your mind. Ni yang berlaku ni. Banyak ni. Accident. Lawan arus di atas jambatan Pulau Pinang, langgar orang mati bila cek-cek dalam keadaan mabuk. Takkanlah agama you all mengajar suruh mabuk, rosakkan akal. Akal ni cukup, tak ada nilai lah. Arak berleluasa. Ini tanggungjawab pemerintah. Pastikan. Saya dipahamkan, kalau saya salah minta maaf. Di Singapura, walaupun bukan negara Islam, tetapi kebenaran minum arak hanya di rumah-rumah. Saya difahamkan sedemikian, bukan di publik. Ni musim PKP ni pandai pula. Bar tutup, disco tutup. Boleh tutup pula. Boleh minum di rumah pula. Kamu dah mabuk di luar, kamu buat kelang kabutnya kat orang. Kalau kamu mampu seorang-seorang, kamu lantak pergilah. Nampak tak? Benda yang Tuhan tak bagi buat, kita khususnya orang Islam jangan buatlah. Kita mengundang bala. Walau bisal harir, orang lelaki memakai sutera, yang tu sabar-sabar kejap, esok di akhirat kita akan dipakaikan lebih pada tu. Dalam surah Ad-Dahri, wa tukhizatil khiyanu, para artis-artis disanjung-sanjung, dipuja-puja. Masya Allah. Saya pun tak tengok akhbar dah banyak hari dah. Katanya artis demand apa tu orang? Artis demand. Saya tengok juga Maharaja Lawak Mega. Jeb sepatu tu saya suka juga, punchline dia syok. Untuk nak bagi lega sikit, hilang stres kan. Tapi orang kata you all, your income is Masya Allah, thousands of dollars. Ni ustaz ni full time berdakwah 2 minggu ilap poci, 1 sen pun tak masuk.
Ada sebuah surau semalam bank in, saya belum pergi cek. Ya, dia bank in kepada asatizah, para ustazah yang mengajar di surau. Terima kasih. Tak mau mention lah. Yang lain tu janganlah dengar saja. Faham lah. Artis pun tak juga. Kami pun tak peruntukkan. Masya Allah. Kamu hidup mewah, kereta mewah. Saya bukan anti dah. Tak anti. Nanti sampai insyaAllah satu tajuk. Taqwa. Qana'ah. Content is better than riches. Oh, cakap orang putih. Kepuasan diri adalah lebih baik daripada kekayaan yang kita miliki. Bila tak ada sifat qanaah tu, yang cari, tak habis-habis, tak kenal masjid, tak kenal Islam, tak kenal agama, tak sembah Allah. Para artis-artis disanjung-sanjung, termasuk pelakon-pelakon lah. Kan? Sehingga yang dah mati pun, minta maaf lah, yang dah meninggal dunia pun diberi lagi award, dapat gelaran-gelaran tertentu. Nak bagilah yang hidup. Datuk Seri Ustaz Haji Syahril Long. Sedap dah sikit. Kan? Tak mati lagi ni. Ustaz orang tak nampak. Kan? Ustaz pondok. Alah, jangan pelekeh orang lah oi. Nah. Cermin diri kita. Kita ni faham sangat ke? Kita kuasai ke ayat-ayat Quran ni? Saya tak kata saya alim. Apabila para artis-artis, pelakon dan sebagainya disanjung, ini satu kesalahan. Yang ke-14-nya, wal ma'azif, muzik banyak dimain-mainkan. Itu petanda lah semua tu. Yang ke-15, wala ana akhiru hadhil ummatu awwalaha. Apabila umat terdahulu dikutuk, dihina, dilaknat oleh umat-umat terakhir, sehingga ada yang melaknat para sahabat. Isteri Nabi pun dia laknat. Saya tak boleh terima. Saya tengok satu ni baru buka, hang buat apa tadi, nak habis dah. Satu video dalam YouTube, puak-puak Syiah, pakai macam Syiah di Iran lah agaknya. Dia cakap Arab lah tu. Wallahualam, sama ada video itu doktor dipindahkan, diedit kan, wallahualam. Dia kata Aisyah al-an finnar. Dia kata Aisyah sekarang ni dalam neraka. Ya Allah. Hang tahu mana? Hang tahu mana? Awak hang tu ahli syurga ke? Aku pun bukan ahli syurga. Tak tahu. Tapi kita nak berusaha untuk mendapatkan syurga Allah. Kita nak ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah. Laknat para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ni tak betul. Itu cerita dia. Ada yang menghina para ulama silam. Allah, macamlah hampa tu. Ulama-ulama silam kebanyakannya tuan-tuan dan puan-puan hafaz Quran, hafaz puluhan ribu hadis. Kita 2-3 hadis je, silat-silat hadis yang saya baca tadi tu saya tak tengok, tuan-tuan. Kalau ustaz yang hina ulama tu kata tak alim, hang belum tentu boleh baca hadis macam aku baca tadi tu. Tak payahlah nak compare dengan ulama. Try dengan aku tengok. Nak tengok hang ingat hadis banyak mana. Hang ingat ayat Quran surah sekian, ayat sekian. Hang boleh ke? Tolonglah, berhentilah. Jangan ego sangat. Saya dah sebut, kesemua kita ada kekurangan. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Ustaz jawab, surah ke berapa, ayat ke berapa? Kalau hebat sangat. Ulama, Imam Syafi'i hafal Quran. Surah Nisa, surah keempat, ayat 28. Rajak. Tu cerita dia. Tolonglah, ini mengundang bala. Tu kita duk sebut. Tuan, 15 kesalahan. Tolong jangan hina para sahabat yang mulia. Jangan hina para ulama-ulama silam. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syafi'i, semua ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Oleh kerana 15 kesalahan ini, Allah datangkan bala, yakni rihan hamra, yakni angin ahmar, kita kata stroke lah, no?
Tengok hari ni ramai. Makna hadis ni sahih. Hadis ni gharib. Riwayat Imam Tirmizi. Kita tanya dah hadis ni. Sewaktu saya di Yaman, dia tanya Syekh, dia kata hadis ni dhaif. Tapi saya kata makna sahih. Bagi tahu makna sahih. Mungkin syarat-syarat nak jadi hadis sahih tak lengkap. Kita bukan bidang kita. Jadi tak payah bercakap banyak lah. Kalau dah pandai sangat bidang hadis, ustaz-ustaz ni pandai sangat bidang hadis, keluarkan buku macam ni. Ini usaha yang baik. Dr. Zahzan Muhammad mengeluarkan 300 hadis sahih sebagai bimbingan. Itu usaha yang baik. Kamu boleh ilmu tu kamu buatlah. Saya boleh sikit-sikit. Saya terbitkan buku-buku yang sekadar kemampuannya ada. Jangan kita duk kritik. Kita tidak menghormati orang lain. Akhirnya Allah datangkan musibah angin ahmar. Tu cerita dia. Ya, Taufik Mutmainah Maybank 552059703378. Banyak yang selalu melalui Maybank. CIMB 8601697814. Tolonglah bantu. Kalau tak nak bantu banyak kepada Taufik Mutmainah, bantu Taufik lain sama. Al-Khasfan, Allah datangkan gempa bumi. Cuba tengok kebelakangan ni, gempa bumi demi gempa bumi. Kalau ikut hadis sahih Imam Bukhari, ya, itu tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Hadis Bukhari. Apabila banyak berlaku gempa bumi, au maskha, atau akan dirubah menjadi makhluk yang lain. Kalau tak salah saya zaman Nabi Musa AS, Allah ubah mereka menjadi kera dan babi. Kan? Hari ni belum jadi kera dan babi, tapi perangai macam kera dan babi. James Bond buat dah. Tahu James Bond? Tak faham sudah. James Bond? Sean Connery. Perangai macam babi, perangai macam kera. Tengok kadang-kadang berjalan pun pelik. Ikut sangat barat. Aku menyampah hang berjalan elok-elok. Allah dah cipta kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan, jalan elok-elok. Ni jalan pun macam kera, jangan melompat-lompat. Lepas tu pang sekali, selesai masalah. Boleh tuan-tuan? 15 perkara yang mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah esok. Tajuknya 4 sumber utama yang terkandung di dalam Al-Quran. Terima kasih pada semua penyumbang dan teruslah menyumbang. Jangan waktu PKP je. Biarlah konsisten. Walaupun sebulan sekali RM10. Tafiz Mutmainah. Tafiz ni RM10, RM20. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Suratul Nahli, surah ke-16 ayat 96. Apa yang ada pada kamu akan habis, apa yang ada di sisi Allah kekal. Itu saham akhirat. Bila tuan-tuan niat ini sedekah fi sabilillah aku untuk tafiz di Malaysia. Terima kasih. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa sebagainya. Saya memohon keampunan kepada Allah sekiranya berlaku kesilapan, itu kekurangan yang ada pada saya. Memohon kemaafan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekiranya ada perkara-perkara yang tak sedap didengar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.